Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita akan sambung bab mustalahul hadis. Okey. Bab mustalah al-hadis atau kitab berkaitan dengan ulumul hadis. Dan kita sudah pun berada di bahagian-bahagian terakhir pada edisi penterjemahan. Walaupun pada kitab asal masih lagi hampir separuh, tapi oleh kerana ulumul hadis ni dia bahagi kepada dua. So bahagi yang kedua tentang sifat-sifat yang perlu ada pada perawi itu, dia tak terjemah. So kita pun tak itu sangat sebenarnya. Mungkin lepas daripada ni kita tamatkan buku ni dan kita masuk pada kitab barulah, insya-Allah. Apapun, kita habiskan dulu buku kita ni, buku terjemahan untuk kita lebih mengenali tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca tu adalah sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini yang kita nak baca ialah tentang syadz. Syadz adalah sebenarnya adik-beradik atau hampir sama dengan mungkar. Sama dari sudut mana? Dua-dua tidak diterima. Cuma mungkar ni dia bertentangan dengan rawi dhaif, bertentangan dengan rawi yang sahih, rawi yang thiqah. Adapun syadz adalah bertentangan riwayat thiqah dengan rawi yang lebih thiqah. Itu beza dia. Okey. Sebenarnya bab syadz ni dia duduk pada perbahasan sebelum ni, daripada tentang mungkar gitu. Bab mungkar sebelum ni lama dah. Tapi mungkin dari sudut penterjemahan dia ni, dia termasuk dalam dia terlewat sikit. Sepatutnya kalau kita tengok dalam kitab asal pun, syadz dia datang selepas daripada ma'ruf ni. Selepas ma'ruf, mungkar, atas ni mungkar, okey. Mungkar, ma'ruf, mungkar lawan dia ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar kan? Nah, hadis mungkar lawan dia hadis ma'ruf. Bawah daripada dia adalah syadz. Syadz lawan dia mahfuz. Dua ni adalah siri bertentangan. Okey. Kalau saya boleh lukis, tunjukkan tentang lawan dia di sini. Okey. So kalau kita kata, besarkan sikit. Okey. Syadz, saya tulis sini. Ni 26. Siri yang dulu kan. So yang ni kita padam. Okey. Kan tak pakai pen tu. Ada tak guna. Baik. So kalau kita tengok syadz di sini, syadz mungkar, syadz di sini syadz kita tulis ke Arab. Asyadz. Lawan dia
mahfuz. Mahfuz. Dengan al-munkar. Ini satu. Al-munkar. Lawan dia al-ma'ruf. Okey. Ni adalah lawan. Bila riwayat ada percanggahan, syadz yang bercanggah dengan dia dipanggil mahfuz. Munkar yang bercanggah dia dipanggil ma'ruf. Kategori ini ada dalam riwayat tapi tidak dipakai. Yang ni adalah riwayat yang dipakai. Okey, contoh huduh pula hari ni. Mentang-mentang depan ni yang contoh habis. Okey, mahfuz, ma'ruf ni adalah yang dipakai. Syadz dengan munkar adalah yang ditolak. Munkar kita dah belajar sebelum daripada ni. Okey. Munkar apa munkar? Kalau munkar apa dia munkar? Munkar adalah okey. Munkar adalah riwayat dhaif. Riwayat yang dhaif. Kita lihat kat Melayu. Lawan dia riwayat thiqah. Riwayat dhaif bertentangan dengan riwayat thiqah. Maka yang diterima ialah riwayat thiqah. Yang tidak terima adalah riwayat dhaif. Kerana sifat dia bertentangan, lawan dia ni dipanggil munkar. Yang diterima dipanggil ma'ruf. Okey, ingat lagi tak? Ni flashback balik. Hari ni ada sifat bertentangan juga. Cuma bertentangan ni daripada rawi yang thiqah. Perawi ni thiqah. Sepatutnya boleh diterima riwayat dia. Akan tetapi dia bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah. Lebih thiqah. Dia bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah. Jadi yang kita ambil apa? Riwayat yang lebih thiqah. Riwayat yang thiqah ni kita tak ambil. Sebab apa? Tak ambil pada hadis thiqah. Sebab dia sekarang ni dia jadi syadz. Apa sebab syadz? Di sini punca dia. Bertentangan. Ni di sini punca dia. Bertentangan dengan rawi. Bertentangan dengan rawi. Di sini punca dia. Bertentangan dengan rawi. Nampak tak ni? Boleh faham ke? Hari ni conteng, suka conteng ni. Pen ada. Baik, baru kita baca definisi dia. Definisi dari segi bahasa syadz adalah kata nama pelaku dari syadza, iaitu berseorangan. Syadz bermaksud seseorang yang bersendirian daripada orang lain. Peliklah syadz. Dia ni makna pelik pada orang lain. Dia pelik pada orang lain, dia panggil syadz. Dari segi istilah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul. Makna perawi ni boleh diterima. Perawi makbul dalam keadaan bercanggah. Di sini titik bercanggah ni. Bercanggah. Isu dia apa dia? Isu dia ialah ni, bercanggah di sini isu dia. Bercanggah dengan perawi yang lebih utama daripadanya. Key point dia bercanggah. Jadi maknanya bukan semua riwayat thiqah tu boleh diterima semata-mata. Kena rujuk semua riwayat. Kalau riwayat tu thiqah pada asalnya jalan dia boleh diterima, tapi setelah dikumpulkan riwayat dia bertentangan dengan yang lain, maka kita tolak riwayat dia, kita ambil riwayat yang lain. Huraian ta'rif. Okey, huraian ta'rif.
Perawi makbul ialah perawi yang adil, yang sempurna ketepatannya, atau perawi adil yang kurang ketepatannya. Dalam bahasa dalam bahasa jarh wa ta'dil, kita panggil, kalau yang rawi yang adil yang tepat ni, bahasa dia thiqah. Thiqah. Thiqah, thiqatun. Thiqah. Dalam bahasa ini, atau perawi yang adil yang kurang tepat, dia panggil saduq. Saduqun. Saduq ni maknanya dia boleh diterima tapi tak sampai darjat yang betul-betul thiqah, sempurna. Okey, perawi yang lebih utama daripadanya ialah perawi yang lebih kuat. Sama ada kuat daripada thiqah dan lebih kuat daripada saduq. Maknanya saduq ni pastinya lebih kurang daripada thiqah, tapi thiqah ni ada beberapa darjat lagi. Ada orang thiqah dia lebih tinggi daripada thiqah orang lain. Boleh faham? Perawi yang lebih utama daripadanya adalah perawi yang lebih kuat dan utama kerana mempunyai kelebihan, ketepatan atau lebih bilangan, atau mempunyai kelebihan sudut-sudut tarjih yang lain. Bagaimanapun ulama berbeza pendapat dalam mengemukakan definisi hadis syadz, tapi inilah takrif yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar dan beliau mengulas. Inilah yang diakui berkenaan takrif syadz mengikut istilah. Di mana berlakunya syadz? Okey. Di mana berlakunya syadz? Sebagaimana syadz berlaku pada sanad, syadz juga boleh berlaku pada matan. Maknanya riwayat tu bertentangan dari sudut lafaz dan juga matan. Boleh jadi matan, boleh jadi sanad. Contoh syadz pada sanad ialah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah melalui jalan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar daripada Ausajah daripada Ibnu Abbas bahawa seorang lelaki telah meninggal dunia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak meninggalkan waris kecuali seorang hamba yang dibebaskannya. Ibnu Juraih menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah dan perawi lain dengan mewasalkannya, yakni menyambungkannya, tetapi Hammad bin Zaid menyanggahinya dengan meriwayatkan daripada Amr bin Dinar daripada Ausajah tanpa menyebut Ibnu Abbas, jadi mana yang bertentangan dia? Okey, dari sudut sanad. Dari sudut sanad, satu sanad belah sini saya tunjuk. Okey, ni daripada Ibnu Uyainah, daripada Amr bin Dinar, daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas. Dia tunjuk satu. Okey. Di sini daripada Ibnu Uyainah. Alamak. Ibnu Uyainah. Okey, daripada siapa? Amr bin Dinar. Daripada Ausajah.
Asal dia macam mana? Ausajah, macam tu. Daripada ausajah. Daripada Ibnu Abbas. Okey. Ni satu riwayat. Okey, satu riwayat. Rawi dia Ibnu Uyainah, Amr bin Dinar, Ausajah dan Ibnu Abbas. Okey. Tiba-tiba Hammad bin Zaid menyanggahi dia. Riwayat Hammad bin Zaid dia sebut tanpa Ibnu Abbas. Okey. Tapi Hammad bin Zaid menyebut dengan tanpa Ibnu Abbas. Bererti dia menyanggahi riwayat yang lebih thiqah. Oleh itu Abu Hatim berkata, Hafiz, hadis yang mahfuz adalah hadis dari Ibnu Uyainah. Hammad bin Zaid adalah dari kalangan perawi yang adil dan kemas. Bagaimanapun Abu Hatim mentarjihkan riwayat yang lebih ramai bilangan. Okey. Yang lebih ramai bilangan. Okey. Jadi Hammad bin Salamah ni, Hammad bin Zaid di sini saya tulis, kena tengok di papan putih baru jadi. Hammad bin Zaid. Dia meriwayatkan daripada siapa? Daripada Amr bin Dinar. Daripada siapa? Daripada Ausajah. Tanpa menyebut Ibnu Abbas, terus kepada matan. Okey. Jadi tanpa menyebut Ibnu Abbas. Riwayat ni dari sudut sanad bertentangan dengan riwayat ni. Jadi yang diterima mana? Riwayat Ibnu Uyainah. Riwayat Hammad bin bin Zaid tidak diterima. Tapi Hammad ni thiqah. Kita panggil apa? Dia ni syadz. Riwayat ni syadz dari sudut matan. Okey, boleh faham? Pergi lagi. Contoh syadz pada matan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad daripada Al-A'mash, daripada Abu Salih, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', apabila salah seorang daripada kamu telah sembahyang sunat subuh, maka hendaklah dia berbaring atas lambung kanannya. Apabila salah seorang dari kamu telah sembahyang sunat subuh, maka hendaklah dia berbaring atas lambung kanannya. Kata Al-Baihaqi, jadi ni matan. Ni matan. Okey. Apa maksud matan? Matan lah kan? Teks. Bagus saya. Ni teks. Kita buat dua itu. Apabila salah seorang dari kamu telah sembahyang sunat subuh, hendaklah dia berbaring atas lambung kanannya. Itu teks. Kata Al-Baihaqi, Abdul Wahid telah menyanggahi perawi yang ramai dalam perkara ini. Kerana sebenarnya mereka mengucapkan atau mereka meriwayatkan hadis itu sebagai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya. Yang ada sebenarnya apa? Yang ada sebenarnya adalah perbuatan. Bahawa diriwayatkan, rawi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila selepas solat sunat subuh, dia baring sekejap. Lepas solat sunat subuh, dia semayang kat rumah dia. Kemudian Nabi akan baring sekejap, rehat sekejap. Orang lain menceritakan perbuatan Nabi. Tapi mari di Abdul Wahid ni, dia kata Nabi SAW sebut, apabila salah seorang daripada kamu solat sunat subuh, maka selepas selesai, baringlah di atas lambung kanannya. Jadi seolah-olah ada perintah daripada Nabi. Dan benda ni tak berlaku.
Yang hadis sebenarnya adalah perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi. Okey? Bukannya ucapan. Jadi bila bukan ucapan, hadis mana antara dibandingkan dua, satu riwayat daripada Al-A'mash, daripada orang lain, yang kedua daripada Abdul Wahid. Abdul Wahid ni maknanya dia adalah syadz. Orang lain tu adalah mahfuz. Okey. Al-mahfuz adalah hadis yang berlawanan dengan syadz, ialah mahfuz, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi lebih thiqah dalam keadaan bercanggah dengan perawi thiqah. Contoh yang sama sebelum daripada ni. Jadi hukum hadis syadz dan mahfuz, syadz adalah hadis yang ditolak, hadis mahfuz adalah hadis yang maqbul. Okey, boleh faham sebagaimana yang kita dah terangkan di atas ni. Ni. Sebab tu saya terang awal lagi sikit tadi supaya kita mudah faham. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kita pergi kepada sebab lain. Kenapa hadis ditolak? Okey, ni sebenarnya kita ada borderline yang panjang ni. Okey. Sebab tu saya katakan tadi, perbahasan makbul dan syadz mahfuz duduk di atas, bukan duduk sini. Tapi dia terjemahkan bersama. Okey. Ni maknanya poin 3.13 ni adalah sebab-sebab hadis ditolak. Okey. Sambungan sebab hadis ditolak. Okey. Sambungan sebab hadis ditolak, iaitulah jahalatur rawi, ketidaktahuan tentang perawi. Dalam bahasa Arab dipanggil jahalatur rawi. Apa maksud ketidaktahuan, jahilnya rawi? Makna rawi itu tidak dikenali. Dia tu siapa? Aku pun tak kenal dia siapa. Kita nak percaya tak khabar orang yang kita tak kenal? Orang tu kita tak kenal, tiba-tiba dia bawa hadis. Nabi SAW sebut gini. Dia ni ngaji mana? Dia siapa? Tak pernah dengar. Jadi kita bimbang pendustaan terhadap Nabi SAW. Sebab tu bila kita nak ambil hadis, kena tahu sumber dia. Isu inilah yang banyak orang tak ambil cakna, sehingga apabila datang daripada WhatsApp, dia terima je. Sebenarnya isu kejahilan, siapa yang bagi tahu ni penting. Ni mari forward, ustaz, sahih ke ni? Kita kata kenapa tanya sahih ke tidak? Tanya dulu siapa yang bagi tahu. Kalau dia bagi tahu tu kita tak kenal, tak payah ambil ilmu daripada dia. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Kita ambil ilmu tu tidak benar. Ni kita barulah ni ambil dulu, baru kita tanya sahih ke tidak. Ambil dulu, lepas tu tanya sahih ke tidak. Kalau kita tanya dia balik, siapa dia bagi tahu tu? Tahu dia pun tak ambil dalam grup je. Kalau ambil dalam grup je, mana dari situ kriteria ilmu hadis kita tak boleh pakai. Sebab orang nak ambil hadis, dia kena kenal daripada siapa dia ambil hadis. Ilmu ni kita kena kenal daripada siapa kita ambil. Lepas tu kena belajar dulu, tanya dulu ustaz ni lagu mana. Ni dok silap-silap belajar, rupa-rupanya ustaz tu kaki apa? Buat maksiat ke, ataupun kaki penyebar ajaran palsu ke, macam-macam. Jadi jahalatul rawi termasuk daripada sebab yang menyebabkan hadis tu ditolak. Iaitu dalam bahasa lain, itulah kita kata ketidaktahuan tentang rawi, dalam bahasa kurungan perawi
tidak dikenali. Perawi yang tidak dikenali. Okey, perawi yang tidak dikenali. Baik. Kita baca. Dari segi bahasa adalah kata dasar bagi jahila, tidak tahu. Adapun lawan kepada tahu. Ketidaktahuan tentang perawi bermaksud tidak mengenalinya. Okey. Bermaksud tidak mengenali. Dari segi istilah ialah tidak mengetahui tentang diri perawi atau keadaannya. Keadaan diri perawi atau tentang diri perawi atau keadaannya. Sebab-sebabnya. Ada 3 sebab mengapa perawi tidak dikenali. Okey. Ada beberapa sebab, ada 3 sebab mengapa perawi tidak dikenali. Yang pertama, banyak pengenalan terhadap perawi. Maknanya nama dia banyak sangat. Sama ada nama kunyah. Kunyah ni hak digelari sebagai Abu tu. Kadang-kadang kita Abu apa macam tu? Abu Talhah. Tanya Abu Talhah, kita bertanya, siapa dia Abu Talhah ni? Pasal apa orang kampung kena Syamsul? Bila sebut Abu Talhah, aku tak kenal Abu Talhah siapa. Rupa-rupanya Syamsul. Kalau Syamsul aku kenal lah. Jadi tidak dikenali sebab, boleh jadi sebab nama. Orang sebaliknya orang lain kenal tak Syamsul? Aku tak kenal. Syamsul mana? Abu Talhah. Abu Talhah. Abu Talhah aku kenal lah. Syamsul aku tak kenal pula. Dia terbalik. Kat sini orang kenal dia kunyah, kat sana orang kenal dia nama. Jadi kejahilan tu menyebabkan kita tolak bila kita tak kenal. Gelaran ni adalah gelaran lah. Siapa contoh kita kata? Mr. Malaysia. Siapa Mr. Malaysia? Tahu rupanya Malik Noor. Contohlah. Sifat, kemahiran atau nisbah dan dia dikenali dari dengan yang satu daripadanya, lalu disebut bukan dengan sebutan yang dia dikenali dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini menyebabkan dia dianggap perawi lain, seterusnya menyebabkan ketidakketahuan tentang keadaannya. Yang kedua, sedikit riwayatnya. Sebab bapa orang tak kenal dia memang hadis dia tak banyak. Jadi dia tidak dikenali sebagai perawi hadis. Sebab nama dia memang tak banyak. Yang ketiga, tidak dijelaskan namanya disebabkan untuk meringkaskannya atau sebagainya. Perawi yang tidak dijelaskan namanya dipanggil sebagai perawi mubham. Contohnya nama dia Sufyan. Sufyan ni ada 2, Sufyan Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kita tak tahu yang mana. Tapi kalau 2 orang tu masyhur, kita boleh tengoklah tok guru dia siapa, anak murid dia siapa. Lepas daripada tu kita pun sorting. Kita tahu ni Sufyan Ibn Uyainah. Kita tahu ni Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau orang yang tidak dikenali, kita tak boleh nak check dia punya tu, kita panggil dia adalah majhul, rawi yang majhul. Contohnya, banyak sifat pada perawi. Muhammad Ibn Sa'ib Ibn Bishr Al-Kalbi. Sebahagian perawi menisbahkannya kepada datuknya dengan mengatakan Muhammad bin Bishr. Sebahagian pula meletakkan kunyah Abu Nadar. Ada yang menyebut Abu Sa'id, Abu Hisham. Lalu dia disangka sebagai ramai, sedangkan seorang sahaja. Contoh yang kedua, sedikit riwayatnya. Atau sedikit pula perawi daripadanya, seperti Abul Usyara Ad-Darimi, seorang tabi'in, tapi tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Hamad bin Salamah. Seorang ni yang riwayat hadis dia. Jadi tak ramai orang. Jadi dia tak dikenali. Yang ketiga, tidak dijelaskan namanya seperti perawi si fulan atau syekh seorang lelaki yang telah mengkhabarkan kepadaku. Ta'rif al-majhul. Majhul adalah perawi yang tidak dikenali dan sifatnya. Maksud perawi yang tidak diketahui siapa sebenarnya atau peribadinya tidak diketahui
kepribadiannya, yakni keadilan atau ketepatannya. Okey, panjang. Apa dia maksud ni? Ni dia detail dia. Perawi majhul dapat dibahagi kepada 3. Pertama, majhul ain. Majhul al-ain. Majhul ain. Al-ain. Al-ain ni maksudnya diri. Diri. Empunya, tuan. Perawi yang disebutkan namanya tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali seorang sahaja. Dia ni memang tak kenal sungguh. Hanya ada pada nama je. Kemudian tak ada orang kenal dia, yang riwayat daripada dia pula seorang tu je. So kita panggil majhulul ain. Hukum periwayatannya tidak diterima kecuali bila dinyatakan tentang kethiqahannya. Bagaimana kethiqahannya dinyatakan? Kethiqahannya dapat dibuktikan dengan salah satu dari 2 cara ini. Pertama, dia dinyatakan sebagai thiqah oleh perawi yang bukan meriwayatkan daripadanya. Yang kedua, dinyatakan thiqah oleh perawi yang meriwayatkan daripadanya dengan syarat dia dari kalangan ulama al-jarh wa ta'dil. Jadi macam mana seorang tu boleh jadi thiqah? Pertama, bukan dia menthiqahkan diri sendiri. Nama dia pakai label. Saya thiqah. Hak tu panggil tazkiyah. Aku masuk bakul akad sendiri. Orang nak jadi thiqah ni bukan kita sendiri kata kita thiqah. Kena orang lain kata rawi ni thiqah. Ataupun kalau anak murid dia boleh, tapi dengan syarat anak murid dia dah jadi ulama jarh wa ta'dil, anak murid dia kata tok guru aku adalah thiqah. Kalau tidak, maka dia kekal sebagai majhul. Majhul yakni orang tak kenal dia siapa. Okay? Orang tak kenal nama dia siapa. Apakah hadis itu mempunyai nama hadisnya, yakni hadis majhul ni mempunyai nama khusus? Hadis itu tidak mempunyai nama khusus, tetapi diletakkan di bawah hadis dhaif. Diletakkan di bawah hadis dhaif. Yang kedua dinamakan majhulul hal. Majhulul hal. Majhul ain atau majhul hal. Hal. Kita pun tanya, kita pun guna hal ni. Apa hal? Hal ni maksud apa hal? Keadaan. Hal ni maksud keadaan. Perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh 2 orang, tadi seorang kan? Sekarang ni ada 2 orang meriwayatkan daripadanya, tapi kita tak kenal dia. Tapi oleh kerana dia 2 orang dah riwayat, sekurang-kurangnya dia ada recommendation lah daripada seorang lagi. Cuma tetap saja dikenali majhul sebab status dia kita tak tahu. Okay? Atau lebih tapi tidak ditauthikkan. Allahu Akbar. Tauthik, kenapa pula tauthik ni? Tidak dithiqahkan lah bahasa kita mudarat. Tidak dithiqahkan. Mana tak ada orang kata dia thiqah. Tidak dithiqahkan. Dia orang riwayat dengan dia 2 orang atau lebih ramai, tapi kita tak tahu status dia. Jadi 2 ni dipanggil tidak dikenali. Kalau seorang saja riwayat dan dia tidak dikenali, kita pakai memang orang ni tak kenali secara langsung. Sebab seorang ni riwayat. Dipanggil majhulul ain. Kalau ada 2 orang meriwayatkan dia dalam keadaan dia tidak dikenali, dan orang ni tidak dikenali tapi keadaannya. Sebab apa? Sebab nak kata nama dia tidak dikenali langsung, ada seorang lagi meriwayatkan sama. Okey? Hukum periwayatannya sama juga tadi.
hukum meriwayatkannya sama, tidak diterima mengikut pendapat yang sahih di sisi majoriti ulama. Adakah hadisnya itu mempunyai nama khusus? Hadis itu tidak mempunyai nama khusus, tapi diletakkan di bawah hadis dhaif. Okey. Yang seterusnya, kita tahu dah sebab apa hadis dhaif, tak kenal. Tak kenal pun boleh jadi hadis dhaif. Majhul. Kalau dhaif tu memang riwayat dhaif, memang kita tahu dhaif lah. Al-mubham, kategori yang seterusnya, sebab ditolak ialah al-mubham. Al-mubham ialah perawi yang tidak jelas namanya dalam hadis. Tak jelas macam mana, tak jelas. Hukum periwayatannya tidak diterima sehinggalah perawi yang dinyatakan, yang meriwayatkan daripadanya menyatakan namanya atau namanya diketahui melalui jalan yang lain yang menyebut dengan jelas namanya. Sebab hadisnya ditolak ialah tidak diketahui siapa dirinya, kerana orang yang disamarkan namanya tidak akan diketahui dirinya, apatah lagi tentang keadilannya tidak diketahui. Oleh itu periwayatannya tidak diterima. Adakah diterima periwayatan perawi yang disamarkan dengan lafaz ta'dil? Contohnya, seperti seorang berkata, seorang perawi seperti kata seorang perawi yang meriwayatkan daripadanya, perawi thiqah telah menceritakan kepada saya. Dia tak sebut nama, tapi dia kata orang tu thiqah. Macam kita lah. Saya sebenarnya ada orang bagi tahu, tapi tak perlu sebutlah nama dia, cuma dia orang ni thiqah. Okey, dia orang thiqah. Jadi riwayat macam ni boleh terima ke tak terima? Jawapannya, mengikut pendapat yang sahih, riwayatnya juga tidak diterima, kerana boleh jadi thiqah padanya tapi tidak thiqah di sisi orang lain. Maknanya awak je kata thiqah, belum tentu lagi bila orang lain tengok dia thiqah. Jadi sebab begitu pun ditolak juga, sebab kita tak kenal dia ni siapa. Kitab-kitab terkenal yang membahaskan sebab-sebab jahalatul ruwah banyak nama, iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi menulis Mudihil Awham, Al-Jam' wat-Tafriq, Al-Jam' wat-Tafriq. Sedikit para perawi ni kitab, tulis kitab-kitab Al-Wuhdan, itu kitab-kitab yang mengandungi perawi yang seorang saja meriwayatkan daripadanya. Kemudian kitab yang tidak dinyatakan nama perawi. Berkenaan sebab ini ditulis kitab Al-Mubhamat, seperti Al-Asma'ul Mubhamah fil Anba'il Muhkamah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dan kitab Al-Mustafad min Mubhamatil Matan wal Isnad oleh Waliyuddin Al-Iraqi. Okey, habis 3 dah. 2 dah. Satu bab syadz dengan ma'ruf, kemudian bab jahalatul rawi. Rawi yang tidak dikenali ni ada 2. Rawi tidak dikenali langsung, maknanya orang ni hanya seorang meriwayatkan daripada dia dan status dia tidak tahu. Orang ni kita kata langsung tidak dikenali. Majhulul ain kita panggil. Yang kedua majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Orang ni dia tidak dikenali, tapi nama dia disebut dalam riwayat ada 2 orang yang meriwayatkan daripadanya atau lebih. Jadi sekurang-kurangnya dia sudah ada recommendation daripada seorang lagi, dia naik darjat tidak diketahui langsung kepada tidak dikenali keadaannya. Ini dipanggil majhulul hal. Jadi boleh beza antara majhulul ain dengan majhulul hal. Kita pergi kepada al-bid'ah. Al-bid'ah. Apa maksud bid'ah ni? Dari segi bahasa adalah kata dasar bagi bada'ah, iaitu mengadakan, seperti ibtada'a, sebagaimana yang disebutkan dalam Qamus Al-Muhit. Dari segi istilah pula, itu perkara baru dalam agama setelah dia disempurnakan, atau perkara yang direka sama adalah bentuk hawa nafsu atau amalan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah ni benda hak Nabi tak buat kan.
perkara baru dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ni ada beberapa bahagian. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pengamalnya menjadi kafir, seperti dia beriktikad dengan sesuatu yang membawa kepada kekufuran. Bid'ah dari sudut iktikad. Okey. Mengikut pendapat yang diakui, perawi yang ditolak periwayatannya ialah orang yang mengingkari perkara-perkara mutawatir yang diketahui sebagai kemestian ajaran agama atau beriktikad dengan sebaliknya. Yang ni kalau dia ingkar benda mutawatir, baru kita tolak. Bid'ah mufassiqah itu pengamalnya difasikkan dengan sebabnya dan ia tidak membawa kepada kekufuran sama sekali. Jadi ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah. Fassiqah ni makna menjadikan orang tu fasik. Mukaffirah menjadikan orang tu kufur. Jadi bukan semua bid'ah ni kafir, bukan semua bid'ah juga fasik. Ya, kena melihat kepada situasi dia. Hukum periwayatan ahli bid'ah. Ya, jadi kenapa ulama ni biar bahas, ulama letak syarat kepada orang yang nak meriwayatkan tidak boleh ahli bid'ah. Kalau dia meriwayatkan juga ada kategori dia. Pasal apa? Bid'ah ni kan lawan kepada sunnah. Macam mana orang meriwayatkan hadis tiba-tiba dia lawan hadis? Maka tak masuk akal. Bila tak masuk akal, ulama pun letak kaedah. Andai kata kalau tiba-tiba ada ahlu bid'ah meriwayatkan, maka apa status riwayat dia? Apa hukum dia? Pertama, jika seorang pelaku bid'ah mukaffirah, maknanya orang ni Syiah, orang ni Khawarij, yang mengeluarkan dia daripada Islam, maka riwayatnya ditolak. Jika pengamal bid'ah mufassiqah ni ringan sikit, tapi menyebabkan pelakunya fasik, bukan kufur, maka menurut yang pendapat yang sahih, riwayatnya diterima dengan dua syarat. Boleh terima kena dua syarat. Pertama, dia tidak menyeru kepada bid'ahnya. Yang kedua, tidak mewar-warkan, dia tidak menyebarkan bid'ahnya. Okey, tidak mengajak dan tidak menyebarkan. Baik, adakah hadis ahli bid'ah mempunyai nama khusus, kategori dhaif? Hadis ahli bid'ah tidak mempunyai nama khusus kerana hadisnya sebagaimana anda ketahui termasuk dalam jenis-jenis hadis mardud, tidak boleh diterima kecuali dengan sebab-sebab yang disebutkan. Okey, jadi ahli bid'ah ni tidak diterima amalan mereka, tidak diterima riwayat mereka kerana dibimbangi berlakunya unsur perubahan ataupun tokok tambah dalam riwayat ahli bid'ah. Bimbang-bimbang takut riwayat dia tu tidak, bila dia riwayat menyeru pada bid'ah dia, kita tahulah, ditolaklah hadisnya. Okay. Yang terakhir pada hari ini, yang terakhir adalah su'ul hifz, buruknya hafazan. Ta'rif perawi yang buruk ingatan, perawi yang aspek betulnya tidak kuat berbanding aspek kesilapannya. Bentuk-bentuknya ada dua bentuk. Sama ada buruk hafalan itu ada bersamanya sebab awal kehidupannya, lalu berterusan bersamanya dalam semua keadaannya. Hadisnya dinamakan syadz mengikut setengah ulama hadis. Mengikut setengah ulama hadis. Jadi ini memang daripada awal dia ngaji tu ingatan dia memang buruk. Maknanya tak ingat semua. Ngaji tak ingat, hafalan tak ingat. Kalau baca riwayat salah semua. Tok guru kat mengepek semua, mengepek. Apa dia ni baca hadis salah semua. Maknanya orang ni daripada awal lagi dia ada semangat nak belajar hadis, cuma ingatan dia lemah. Nama dia insya-Allah akan kekal dalam lipatan sejarah ulama hadis lah, ilmu hadis. Cuma sebagai periwayatan kita tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab dia kurang lemah, dia kurang kuat ingatan. Dibimbangi takut-takut tersalah meriwayatkan. Itu isu dia. Okay? Jadi ada orang daripada awal lagi lemah.
Lemah dia ingatan dia. Yang kedua, sama ada buruk hafalan itu berlaku kemudian. Sama ada kerana tua atau hilang penglihatan atau kitab-kitabnya terbakar seperti Al-Mukhtalat. Yang kedua, zaman ngaji dulu hebat dia. Kuat ingatan dia, baca hadis pumpang. Kemudian bila dah tua ni lemah ingatan. Dia asyik-asyik lupa je. Macam pernah rasa kan kita kan? Tua dah kali kita ni, tapi kita ni rasa kategori asal. Lemah dari sudah asal lagi. Nah. Yang kedua, hilang penglihatan. Dulu dia boleh baca, dan ni dia tak boleh baca. Bila tak boleh baca, dia pun riwayat-riwayat dia yang ada dalam kitab tu dia tak boleh baca, dia tak boleh murajaah. Jadi kita panggil, dulu dia meriwayatkan baca kitab. Dia ulama ramai juga beri baca kitab. Maknanya dia bukan kuat ingatan dari sudut ni, tapi ingatan dia berada pada catatan dia. Maka ini diterima. Tapi sampai satu tahap mata dia pun buta. Dia tak boleh baca dah kitab dia. Di saat itu ingatan dia pun lemah. Maka kita panggil orang begini ingatannya lemah atau buruk ingatannya. Atau lagi satu kategori, bukan mata dia lemah tapi kitab dia terbakar. Bila kitab dia terbakar, dia mula hilang punca nak tahu. Macam kita lah, ustaz mengajar. Ustaz mengajar, insya-Allah kita pun bawa kitab. Oh, mengajar sedap ada kitab. Lepas daripada tu, ustaz, alamak kitab aku mana tak ada kitab. Kita pun goreng. Tak tahu pasal apa? Pasal tak ada kitab. Melainkan orang yang memang ahli. Ustaz main ngajar, dia pun okey insya-Allah. Bila dia ngajar keluar ayat Quran, sama. Kuat ingatan dia. Bila dia ngajar Quran keluar hadis, buku tak ada tapi kuat ingatan. Ini dipanggil orang yang kuat ingatan. Lawan kepada kuat ingatan adalah buruknya ingatan, lemah ingatan. Hukum periwayatan. Perawi yang sejak mula lagi buruk hafalannya, maka riwayatnya tertolak. Adapun perawi mukhtalat, yakni bercampur, lepas daripada dulu kuat lalu tak kuat, hukumnya ada perincian. Pertama, hadis yang disampaikannya sebelum berlaku ikhtilat dan dapat dibezakan, maka hadisnya makbul. Maksud makbul. Okey. Dia ni berlaku, kitab dia ni atau mata dia tak nampak bermula tahun 2020. Kita tahu. Tapi sebelum daripada mata dia tak nampak, dia masya-Allah riwayat dia. Maka orang macam ni, hadis yang disampaikan boleh dibeza mana yang waktu ikhtilat, mana yang waktu dia tidak ikhtilat. Maka kalau dapat dibezakan, riwayat yang tak ikhtilat kita terima. Okay. Adapun kalau daripada dulu sampai lah ni memang dia kurang ingatan, asyik-asyik tersalah baca hadis, ni kita memang tolaklah riwayat dia. Okay. Hadis yang kedua, hadis yang disampaikan selepas berlaku ikhtilat, maka hukumnya mardud, ditolak. Jadi kalau kita kata dia hilang penglihatan tahun 2019, so riwayat sebelum tu 2018, 2017 kita terima. Riwayat 2019 hujung tu atau riwayat awal 2020, maka ditolak sebab masa tu dia jelas bila dia ikhtilat. Dan yang ketiga ialah hadis yang tidak dapat ditentukan sama ada disampaikan sebelum atau selepas berlakunya ikhtilat. Kita tak pasti hadis ni dia cakap ni waktu tu dia ikhtilat dah ke belum lagi. Maka kalau begitu keadaannya, maka hendaklah ditangguhkan sehinggalah jelas kedudukannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habislah catatan terjemahan kita. Cuma saya nak tambah sikit lagi, oleh kerana ni berkaitan dengan ni. InsyaAllah hari ni hari last terakhir lah buku kita ni. Minggu depan kita akan baca yang kitab baru pula. Okey. Okey, ni su'il hifz. Okey. Ni taqsimul khabar bin nisbati ila man usnida ilaihi. Pembahagian khabar
merujuk kepada siapa dia dinisbahkan, disandarkan. Pernah dengar ada hadis qudsi, pernah dengar ada hadis marfu', pernah dengar ada hadis maqtu' dan mauquf. Saya sebut ringkas je perkara ni. Okey. Ni kita panggil hadis qudsi. Macam mana? Ni qudsi. Hadis qudsi. Hadis marfu'. Hadis mauquf. Dan hadis maqtu'. Hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Hadis ni perbezaan dia ialah kepada siapa dia disandarkan. Nisbah atau sandar. Okey. Kalau kita tengok, saya tak perlu masuk kepada perbahasan bawah ni, panjang ni. Saya pasal kita hari ni pun sekarang kelas-kelas ringkas ya. Ni lepas tu poin-poin nanti. Hadis qudsi ialah hadis yang dinisbahkan kepada Allah. Makna hadis ni Allah menyatakan, tapi dia datang dalam riwayat hadis. Kalau hadis tu riwayat-riwayat daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita panggil hadis qudsi. Okey? Kalau riwayat tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, kita panggil hadis marfu'. Hadis marfu'. Kalau hadis mauquf pula, maknanya itu adalah perkataan sahabat. Maknanya adalah perkataan sahabat. Kalau maqtu', dia adalah perkataan at-tabi'i. Okey. Jadi ada 4 kategori hadis. So bila kita dengar hadis qudsi, hadis tu adalah perkataan Nabi tapi riwayat daripada Allah. Allah berfirman, cuma dia tidak Al-Quran lah. Hadis qudsi ni beza dengan Quran. Quran kalam Allah daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dan lafaznya. Adapun Al-Quran. Adapun hadis qudsi, maknanya daripada Allah tapi lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wahyukan kepada Nabi, kemudian Nabi ibaratkan dengan ayatnya sendiri. Jadi itu adalah hadis qudsi. Beza dengan Quran. Dua-dua ni firman Allah, cuma firman Allah dalam Quran boleh buat semayang, hadis qudsi tak boleh semayang. Maka Allahu Akbar, Bismillah, Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah baca hadis qudsi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, tu kata Allah, maka aku isytiharkan dia perang. Tu bukan ayat Quran, tu hadis qudsi. Allah berfirman tapi datang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis marfu'. Hadis marfu' ni bila sahabat cerita, dia angkat cerita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita panggil marfu'. Marfu'. Jadi sebab tu kita kata bila sebut hadis ini dirafa'kan olehnya. Hadis ni diangkat olehnya. Maknanya sahabat ni meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadisul mauquf. Hadis mauquf ni maknanya hadis yang berhenti sampai sahabat je.
Tapi sampai riwayat sahabat ni cerita macam ni. Dalam cerita tu sama ada dia sebut perkataan saja ataupun dia sebut perkataan yang memiliki makna bahawa dia adalah hadis. Sebagai contoh, sahabat cerita kelebihan-kelebihan amalan. Kita tahu sahabat tak akan buat hadis palsu. Bila dia cerita tentang hadis berkaitan dengan amalan-amalan atau fadilah amalan, so kita tahu sahabat tak akan dapat tahu sendiri melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beza macam mana kita nak berinteraksi. Cuma jangan sandarkan kepada Nabi yang bukan daripada Nabi. Sebab tu bila perkataan sahabat ni pun ulama-ulama beza dah antara perkataan sahabat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkataan Nabi dipanggil hadis marfu', kalau perkataan sahabat dipanggil hadis mauquf. Okey. Yang keempat ialah hadis maqtu', iaitu bukan perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi, sebaliknya dia hanya perkataan tabi'in. Bila tabi'in kita panggil hadis maqtu', dia bukan hadis, bukan, walaupun nama hadis tapi sebenarnya dia bukan daripada Nabi. Okey. Yang kategori bawah ni, okey, tidak dianggap wahyu lah. Ni kategori ni, nombor 2 ni dia bukan wahyu. Kategori ni dia menjadi wahyu. Kala lain. Tukar. Mana oren. Jingga. Yang dua ni dia oren dengan biru, masuk ke oren dengan biru? Oren dengan merah, hijau dengan biru. Kan? Bukan, tu politik punya cerita. Hijau dengan merah, oren dengan biru masuk. Okey, maknanya apa? Hadis qudsi dengan marfu' ni kategori wahyu. Kategori wahyu. Okey. Yang ni ni perkataan sahabat dengan perkataan tabi'in, dia tidak menjadi sumber kepada, melainkan dia dalam bab sokongan terhadap wahyu. Asar sahabat juga dikenali sebagai mauquf ni. Jadi maknanya kadang-kadang kalau kita memang dah jelas benda ni daripada sahabat, kita panggil asar sahabat. Tapi ada setengah-setengah hadis disangka hadis Nabi. Setelah diselidik, kita berkata hadis ni sebenarnya mauquf. Maknanya dia adalah asar sahabat. Dia bukan perkataan Nabi. Boleh faham? Okay? Bila kita kata hadis ni sebenarnya mauquf, Nabi. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, habislah kita kitab ni. Bab yang ni kita skip lah sebab ni perbahasan panjang, kemudian bawah-bawah tu kita pun tak guna sangat. Perbahasan ni agak detail, cuma biarlah kepada orang-orang yang betul-betul ahli untuk mempelajarinya. Kita akan insya-Allah kita akan berhenti setakat ni lah tentang kitab Mustalahul Hadis ni. Insya-Allah kita akan masuk pada kitab baru minggu depan. Ada rezeki nanti insya-Allah minggu depan. Masih lagi dalam pertimbangan apa kitab kita nak baca, tapi dah ada cadangan. Salah satunya adalah 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. Maka kita grup Pertubuhan Quran Daily Malaysia, PQDM, oleh kerana kita berkait dengan Al-Quran, saya pun rasa okey juga kalau kita nak baca kitab ni 40 hadis berkait dengan Al-Quran, agar kita tak lari daripada tema PQDM. Dalam masa yang sama kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya-Allah ada rezeki kita berhenti, kita jumpa lagi pada minggu depan.
Terima kasih diucapkan oleh seluruh tim PQDM dan juga tim Pro Media Tajdid yang sudi membantu untuk merakam dan menyebarkannya secara live. Mudah-mudahan apa yang kita belajar sepanjang 14 siri. Okey. Kita dah belajar 14 siri dah ni. Habis ke sini, alhamdulillah tamat riwayat dia, riwayat hadis lah, bukan tamat riwayat mati, pada PQDM. Okey, hari ni berapa bulan? 6 hari bulan Julai 2021. Alhamdulillah kita pada siri yang ke-14. Maka tamatlah perbahasan kita. Alhamdulillah. Tamat sampai di sini sampai di sini alhamdulillahirabbil alamin. Tulisan pun dah comok-comok dah ni. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung. Ada buku ada tu tak? Syahid di sini. Buku tu PDF tu. Dah download dah? Download mana dekat file? Okey, desktop. Oh, terjemahan. Okey. Okey, ni insya-Allah. Ni adalah Arba'un Al-Quraniyah. Kumpulan hadis 40 hadis sahih pilihan tentang keutamaan, kemuliaan, hukum-hukum, adab-adab dan hal-hal penting yang berkait dengan Al-Quran. Insya-Allah dia pun sudah ada terjemahan dia, yang ada dalam PDF, CD PDF. Kita sangat sukalah kalau ada PDF ni, sebab saya suka kongsikan skrin. So kita boleh tengok di sini direct bacaan hadis serta syarahan dia sekali tentang 40 hadis sahih, hadis yang sahih tentang Al-Quran. Okay, boleh highlight ya. Alhamdulillah, boleh highlight, cantik. So kita boleh baca kitab ni nanti insya-Allah. Okey tuan-tuan, kalau tak ada halangan, insya-Allah kitab ni kita akan baca pada minggu depan kalau disetujui oleh PQDM. Itulah kitab Arba'un Al-Quraniyah, 40 hadis berkaitan dengan Quran. 40 hadis, kumpulan 40 hadis sahih berkaitan tentang keutamaan, kemuliaan, hukum-hukum, adab-adab dan hal-hal yang penting berkait dengan Al-Quran. So insya-Allah kita berhenti. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.